Hello guys, welcome back to my channel. Baru-baru ni saya ada cakap tentang rumpun Austronesia dan ramailah yang tanya saya apa tu, suku ke, bahasa ke. Dan nak saya buat video untuk terangkan apa itu Austronesia. Dan tanpa kita buang masa, sebelum tu saya nak ingatkan korang, ini hanyalah teori semata-mata. Dan tanpa kita buang masa, jom. Rumpun bahasa Austronesia ialah rumpun bahasa yang tersebar luas di Kepulauan Asia Tenggara dan Lautan Pasifik. Beberapa rumpun bahasa ini juga dituturkan di tanah besar Asia. Dan kalau korang nak tahu, rumpun bahasa Austronesia ni tersebar luas dari Taiwan hingga ke Hawaii, pergi ke New Zealand Selatan, sampailah ke Madagaskar. Ya, memang sangat-sangat luas besar. Salah satu rumpun bahasa utama dunia. Kita ada Formosa dan Melayu Polinesia. Melayu Polinesia, jadinya kita cakap Melayu ni dah lama lah. Dah sangat-sangat lama. Mungkin sebelum kewujudan bangsa-bangsa suku-suku sekarang ni, mungkin dulu semua digelar Melayu sebab kita cakap bahasa Melayu, ataupun kita semua menggunakan bahasa Melayu. Tapi kalau ikutkan memang bahasa Melayu pun. Jadi apa pendapat korang? Apa tu Melayu Bahasa ke? Ke suku? Korang komen kat bawah. Seperti bahasa Bantu, Indo-Eropah, Afro-Asiatik dan Uralic, rumpun bahasa Austronesia ialah salah satu rumpun bahasa tertua yang telah dikenal pasti sepenuhnya. Nama Austronesia berasal dari bahasa Latin Auster, angin selatan, dan perkataan Yunani Nesos, iaitu pulau. Nama ini sesuai kerana kebanyakan bahasa Austronesia dituturkan di pulau-pulau yang terletak di dalam atau berdekatan dengan hemisfera selatan. Hanya beberapa bahasa seperti Melayu dan Cham dituturkan di tanah besar Asia. Kebanyakan bahasa Austronesia mempunyai bilangan penutur yang kecil. Walau bagaimanapun, bahasa Austronesia utama mempunyai berjuta-juta penutur. Beberapa bahasa Austronesia adalah bahasa rasmi di beberapa negara. Otto Demmwerf, seorang sarjana Jerman, adalah ahli bahasa pertama yang menyiasat bahasa Austronesia secara mendalam menggunakan kaedah perbandingan. Ahli bahasa tidak bersetuju tentang rumpun bahasa yang paling banyak bahasanya. Ini mesti kes dengki kan? Orang dah ada banyak lebih sikit, lepas tu dengki pula. Walau bagaimanapun, rumpun bahasa Austronesia, kalau kita kira, kita tetap yang pertama dan terbesar, terbanyak di dunia. Okey? Banyak mana bahasa kita tu? Bahasa-bahasa rumpun Austronesia sebanyak 1,500 ke 2,000 bahasa. Dan setakat ini, hanya 1,200 sahaja yang mempunyai identiti ataupun nama. Yang lain-lain tu mungkin dah pupus ataupun dah tak ada orang, orang pun dah tak bercakap, tak ikut, mungkin penutur dia pun sikit dan sebagainya. So, tak dapat dikesan. Rumpun bahasa Austronesia mempunyai beberapa cabang. Bahasa Formosan Taiwan dikategorikan kepada 9 subkumpulan bahasa Austronesia urutan pertama ataupun perintah utama. Semua bahasa Austronesia yang dituturkan di luar Taiwan, termasuk Yami, tergolong dalam cabang Melayu Polinesia yang kadang-kadang dikenali sebagai Extra Formosa. Penutur Proto ataupun Austronesia Purba dipercayai berasal dari kawasan yang sekarang dikenali sebagai selatan China. Mereka kira-kira 4,000 tahun yang lalu berhijrah ke Taiwan dan dari sana merebak ke Filipina, Indonesia, kemudian ke Madagaskar, bersebelahan dengan benua Afrika dan keseluruhan Lautan Pasifik. Ma'anyan, iaitu bahasa Dayak yang dituturkan oleh orang Borneo, merupakan bahasa yang paling hampir dengan Malagasy yang dituturkan di Madagaskar. Secara umumnya, rumpun bahasa Austronesia terbagi kepada beberapa kumpulan. Dua kumpulan utama adalah bahasa Taiwan dan bahasa Melayu Polinesia. Kemudian, rumpun Melayu Polinesia terbahagi kepada beberapa kumpulan, iaitu rumpun Melayu Polinesia Barat, Tengah dan Timur. Bahasa-bahasa Formosa iaitu bahasa Atayalik, bahasa Tisau, bahasa Piwani, bahasa Taiwani Barat, bahasa Taiwani yang terpengaruh bahasa Cina. Bahasa Melayu Polinesia
Ya, macam saya cakap tadi, dia ada 3 kumpulan iaitu Barat, Tengah dan Timur. So, kita mulakan yang pertama adalah bahasa Melayu Perisa Barat, iaitu bahasa Borneo, bahasa Filipina Utara, bahasa Filipina Tengah, bahasa Filipina Selatan, bahasa Mindanao Selatan, bahasa Samar Bajau, bahasa Sulawesi, bahasa Sundik. Untuk bahasa Melayu Perisa Tengah, iaitu bahasa Bima Sumba, bahasa Maluku Tengah, bahasa Maluku Tenggara, bahasa Timur Flores. Yang terakhir adalah bahasa Melayu Perisia Timur, iaitu bahasa Halmahera, Selatan Papua Barat Laut dan bahasa Oseania. Salah satu cabang yang terpenting adalah cabang Sundik. Jumlah penutur yang paling banyak di Asia Tenggara dan Lautan Pasifik ni, yang pertama adalah Jawa. Ya, kita tak nafikan memang Jawa ramai gila. Kedua adalah Melayu. Terusnya Sunda, Madura, Aceh, Batak dan Bali. Kejap lagi saya akan tunjukkan apa persamaan bahasa-bahasa dekat Lautan Pasifik dengan Asia Tenggara ni. Sejelah sebab sebelum ni ada orang cakap tak sama langsung kan. So, tak apa, kita tengok apa yang beza dan apa yang sama. Mata. Mata. Tanglinga. Telinga. Doka. Luka. Lalan. Jalan. Luma. Rumah. Arang. Arang. Koto. Kutu. Ayam. Ayam. Aku. Aku. Kami. Kami. Kita. Kita. Kamu. Kamu. Kakak. Kakak. Sepat. 4. 5. 5. 6. 6. 10. 10. 50. 50. Pilih. Pilih. Mantap. Mentah. Matawa. Ketawa. Mato-kato. Mengantuk. Lalang. Larang. Cocok. Cucu. Rekan. Tekan. Ini. Sini. Secara keseluruhan, jumlah penutur rumpun bahasa Austronesia adalah kira-kira 300 juta orang penutur. 300 juta tau. Penuturan yang terbesar adalah Jawa, Melayu, Tagalog, Sunda, Madura, Batak, Jawi dan Aceh. Saya ikutkan banyak je lagi tempat yang saya tak sebutkan. Sebab, yelah, takkan saya nak sebut semua kot. So, yang mana korang rasa macam saya tertinggal ke apa, korang komen je lah kat bawah, okay? Bahasa Austronesia yang paling penting dilihat dari status rasminya ialah bahasa Melayu yang menjadikan bahasa rasmi di 5 negara, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Timur Timur. Di Indonesia, bahasa rasmi ini dikenali sebagai bahasa Indonesia.
Bahasa Filipina yang sebenar ialah Tagalog yang merupakan bahasa rasmi Filipina. Di Timur Timur, bahasa rasmi yang lain ialah Teutón. Juga bahasa Austronesia selain bahasa Portugis yang hanya diketahui oleh beberapa orang sahaja. Madagaskar, Malagasy adalah bahasa rasmi. Di New Zealand, Maori juga mempunyai status rasmi selain bahasa Inggeris. Okey, itu je sejarah yang saya dapat cari ataupun info yang saya dapat cari sebab tak ramai yang tulis pasal Austronesia ni. Ya, kalau korang Google memanglah ramai. Yang ramai tu adalah artikel dari Indonesia. So, saya dah serik dah nak percaya ataupun nak baca media daripada Indonesia. So, saya elakkan untuk bacalah sebab kan saya baca, saya buat video, lepas tu macam tak best lah sebab benda tu saya tak tahu tapi saya buat perantau. Saya tak suka macam tu. Jadinya, itu saja yang saya dapat cari dan saya tahu. Kalau kita nak kaitkan dengan teori apa keluar daripada Taiwan tu, okey, untuk teori tu kalau korang tanya saya betul ke tak bagi pendapat saya, ia hanyalah mungkin ya, sebab saya terfikir kalau kata benda tu betul, boleh juga sebab kita walaupun bangsa lain-lain dan sangat luas, tapi kita disatukan dengan bahasa Melayu. Jadinya kemungkinan kita pernah duduk satu tempat sekali, boleh kata satu rumah macam tu, satu tempat kawasan yang kira dekat-dekat, kira tak ada sempadan dan tak ada laut apa semua tak ada, kira kita duduk satu tempat tu, kira bersama-sama. Jadinya macam mungkin orang-orang dulu macam okey, kau bangsa ni, kau bangsa ni, kau bangsa ni, apa-apa pun kalau kau boleh cakap bahasa Melayu, kau tetap orang Melayu. Dan bukan maksud itu dikeluarkan daripada bangsa, tak. Korang still bangsa tu, bangsa ke Jawa ke Bugis ke apa-apa ke, tapi bila korang boleh cakap Melayu, itu salah satu benda tu macam kelebihan kita lah. Dan ya, macam korang nampak sekarang, walaupun kadang tu orang tu bangsa itu dan bahasa dia dengan bahasa Melayu memang sangat jauh beza, tanpa ada siapa-siapa pun ajar dia cakap bahasa Melayu, dia boleh cakap bahasa Melayu sebab sekeliling dia menggunakan bahasa Melayu. Jadinya kalau kita fikir logik daripada segi bahasa, memang logik sebenarnya. Dan kenapa benda ni dia kekal sebagai teori? Okey, dia kekal sebagai teori sebab ada 25 bahasa yang dah pupus, yang tak ada generasi sekarang ni yang boleh baca ataupun cakap. So, tak boleh nak teruskan ataupun nak kiranya nak teruskan untuk cari bukti lebih. Kalau ikutkan, bukti sekarang ni pun dah cukup untuk katakan yang Melayu ni datang daripada Taiwan. Tu saya bukan maksud cakap yang orang Melayu ni asalnya orang Cina, tak. Korang kena faham apa yang dia cakap tu, kiranya kita ni adalah orang asli yang duduk dekat Taiwan, bukan Taiwan lah, kiranya Cina Selatan sekarang. Kita duduk kat situ. Dan sebelum kedatangan orang-orang Cina ni lagi, kita dah duduk kat situ. Sampailah satu tahap orang Cina ni bergaduh dengan suku kaum sendiri, Cina gaduh dengan Cina. Jadi yang macam membunuh apa semua tu, orang-orang dekat kawasan situ pun dah tak nak lah duduk dah. Diorang ni gaduh kat kampung orang. Dia tak nak masuk campur dan kira ambil baju dah terus belah. Jalan, ada yang naik rakit, ada yang jalan. Lepas tu kiranya ada setengah berpecah, ada setengah ni. Lepas tu sampailah dia dekat Asia Tenggara. Dan contohnya kalau dia ada dekat Semenanjung Tanah Melayu, okey, katalah dia kahwin pula dengan orang asal dekat Tanah Melayu ni. So, mungkin sebab tu jadinya kita yang hari ini ni, yang sekarang ni. Benda tu logik juga. Tapi, bila kita ingatkan balik semua sejarah kita dulu, macam Kedah Tua, lepas tu sejarah Sriwijaya, sejarah yang lama-lama dulu tu, benda tu buatkan kita macam dah ragu-ragu pula dengan teori Taiwan ni, keluar Taiwan. Rasa macam tak kena je kan. So macam tak kot. Tapi tak tahulah, wallahu alam. Sebenarnya kalau korang nak tahulah, saya dah baca ataupun ikut tentang Austronesia ni dah lama dah, bukan baru-baru ni. Memang sangat-sangat lama. Dan daripada dulu lagi kalau saya fikir logik, saya fikir tentang Austronesia ni, duduk bayangkan dan mesti saya sakit kepala yang macam sakit sangat. So saya akan berhenti bila saya sakit kepala. Yang ni dia dah start rasa sakit. Dia dah start balik. Sebab yelah dah lama saya tinggalkan, lepas tu dah lupa, lepas tu baca balik, ingat balik. Jadinya dia dah rasa balik sakit kepala ni sebab mungkin terlampau fikir banyak kot. Dan sebab tu juga korang rasa macam rimas sebab saya duduk kat tu. Ya, memang saya gagap sebab saya bukan gagap sebab memang penyakit. Bukan sebab gagap ke apa, sebab saya nak ingatkan balik apa dalam buku yang saya baca tu. Sebab kalau boleh saya nak tengok
point dekat depan ni saja. Saya tak nak tengok buku ataupun baca apa-apa. Sebab itulah sakut-sakut terpergagap kan. Dan lagi satu, disebabkan lidah saya ni pendek, kadang cakap tak betul, kadang cakap betul. Bila cakap dah betul tu lupa pula. Macam itulah. So alah, lama-lama biasalah tu. Korang ni bagi chance lah sikit, okay? Baru kot saya buat YouTube, so bagi chance lah, okay? Dan itu sajalah topik kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.